barat Los Leones. SMG pun dah keluar dah siap-siap ke arah Chumacera. So ada tumpuan telah pun berlaku di bahagian tengah-tengah map kita pada waktu ini. Memang banyak pasukan yang telah pun mengadaptasi rotasi awal, kecuali macam biasalah Geek Fam, Sam 9 Gang, diorang take time sedikit, Taba NC, Anti-Circle. Itu pasukan-pasukan yang biasanya akan bermain lebih slow and steady. Tapi Naspi, mereka sekarang ini melakukan pergerakan ke dalam. Sebenarnya mereka dah ada dalam bulatan kita. Ifam mula daripada arah utara ataupun boleh dikatakan ke kawasan barat laut akan turun ke kawasan pertengahan kita. Di area tenggara, Wales, Wolf, begitu ramai, begitu banyak pasukan telah pun mula untuk bersedia di bahagian dalam. SMG juga telah pun memilih salah satu church yang ada. Juga berapa buah rumah di sini untuk dia duduki. 2 pemain telah pun tiba. 2 lagi mungkin akan sampai, tapi adakah mereka terus bergerak? Itu akan menjadi satu persoalan untuk pasukan SMG. Baru je dapatkan kedudukan tempat kedua, tapi secara keseluruhan dia tempat pertama untuk pusingan sebelum ini. Dan Homeboys, kita belum lagi dapat melihatkan kegaran mereka untuk hari ini. Ya, masih lagi belum untuk pasukan Homeboys. Tapi tak adalah teruk sangat sebab first round mereka dapat nombor 4 waktu. Mereka dapat nombor 4 dengan 6 mata singkir. Tapi zone terlalu jahat. Membuatkan mereka gagal untuk mendapatkan mata yang lebih banyak. Tapi kali ini mereka akan kembali semula untuk 2 pusingan berturut-turut selepas mereka berehat selama 1 pusingan di round kita sebelum ini. Nook, Suncon, Gigi dan juga Inaoki bermakna Psycho masih lagi tidak dimainkan untuk hari ini. Kalau tak salah saya tadi Psycho memang saya tak nampak kelibatnya untuk 2 pusingan sebelum ini dimainkan oleh Homeboys. Untuk NSP Astra ada perubahan yang berlaku. Janik tidak dimainkan pada kali ini. Sebaliknya mereka memainkan line up NSP Astra yang asal, Chong, Zack dan juga Mi. Sebenarnya bukan asal sangat lah sebab Bebeng adalah tambahan terbaru juga selepas mereka dapatkan slot ke PMPL bersama-sama dengan Janik. Betul. So saya rasa mungkin dengan perubahan-perubahan ini ianya akan memberikan keseimbangan untuk game mereka. Tapi VXM Fanex, nampak seperti mereka berada di rumah gaming dengan ada Fanex di belakang. Kalau kita melihatkan untuk pasukan ini, VXM Fanex baru dipuji, ada tersekat. Tapi Helton oleh Bebang dengan penggunaan 1 AKM tembakan berapa dust dilepaskan terhadap lawan mereka, tidak mampu untuk menjatuhkan maupun memberikan sebarang kecederaan terhadap si Helton. Repo Boy jaga di bahagian atas, Adik Luke masih lagi bersedia menunggu. Bagaimanapun kenderaan Adik Luke telah pun berlalu pergi dari kawasan ini. NC masih lagi tersekat di kawasan zona biru kita. 9 minit nak masuk minit yang ke-10 sudah. Parang Legend juga Rex akan ditemani pula oleh pasukan Wolf, tetapi Deputy akan menerima tekanan dan juga kesakitan yang begitu banyak sekali. Tapi Deputy dia tak nak guna langsung first aid kit. Dia nak jatuhkan dulu RSD yang dia tahu bahawa sekarang pemain tersebut adalah kena lasit, dan RSD akan menerima first blood ataupun sebenarnya diorang yang terkena. First blood tersebut diambil oleh DMQC. Ya, tapi ada gangguan juga yang diberikan daripada perspektif SMG dan juga Sam 9 Gang kalau tak salah saya yang ada di kawasan sekitar. Membuatkan pasukan RSG tidak boleh terlalu overpick untuk melakukan trade terhadap pasukan Wolf Arof yang menculik salah satu main utama mereka iaitu Rex yang dibawa masuk sebelum ni bermain untuk Secret Jin di PMPL Thailand. Kali ini akan kembali beraksi untuk pasukan tanah air iaitu RSG. Dulu dia sebagai Resurgence tapi sekarang ni dah tak ada Resurgence dah, memang RSG saja. Waktu saya tanya dengan DP manager dia, kenapa dah tak ada Resurgence? Ke Resurgence tu adalah nama panjang bagi RSG? Dia kata tak. Resurgence tu waktu kita orang mula-mula nak naik, sekarang ni kita orang dah naik. So kita orang dah tak Resurgence, kita orang RSG. Sebab Resurgence ni maksud dia lebih kurang macam satu kebangkitan lah. Resurgence ni seolah-olah macam kebangkitan yang berlaku selepas satu tempoh masa. So diorang dah bukan kebangkitan dah, diorang dah dapat 3 piala kan. So ya, diorang sebab tu diorang tukar ataupun rebrand semula kepada RSG. Yep. RSG adalah mereka dah bangkit lah. Dah tak ada kebangkitan lah. Mereka dah bangun daripada tidur guys. So beware, mungkin itulah kod yang cuba tu disampaikan dengan RSG. Tapi Snipes jatuh Icha, Damrut dan rakan mereka jauh pula untuk menyelamatkan rakan mereka. Icha yang berani akan terus pergi ke depan. Zinbi
Mereka saja kawasan sekeliling Snipes sedang jatuh. Dan satu lagi perkara yang menarik so kan. Kita tahulah kalau the next round mungkin lah kan. Etiskal akan meletakkan Solus, Homeboys kan Artuki akan meletakkan Penjahat, Homeboys akan meletakkan Daddy. Itu pun akan jadi menarik juga untuk kita. Untuk Daddy Hood pun dengar kata dia memang ada banyak mempromosikan bahawa dia akan main dalam show match. Solus, ada ura-ura mengatakan bahawa dia akan bermain dalam actual match. Ataupun match-match seperti inilah, match-match sebenar. Tapi untuk hari yang pertama, of course mereka akan membariskan barisan pemain utama dulu. Baru nanti bila, hero kan dia suka datang lambat. So hero nanti later pun dia boleh masuk kan. Tu. RSG ada hero Lama-lama boleh. Biasalah tu. Dan juga bosku kita ada Agustian, tapi Agustian ni lebih kepada professional player juga. Dia memang seorang professional player. Sebelum ni dia pernah mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa, peringkat C, bukan antarabangsa, lebih kepada SEA ketika itu, tapi Noxy makan tapi akan diberikan terhadap lawan mereka yang berada di kawasan hadapan. YSX mula juga untuk menukarkan arah. 13 minit 30 saat sudah perlawanan, tapi dua pasukan saja yang baru mendapatkan kill, iaitu Wolf Arrow dan juga Team Wills buat masa ini. Dan mangsa mereka adalah Geekfam dan juga RSG masing-masing. Geekfam, satu perkara yang menakutkan sebenarnya untuk mereka pada waktu ini. Amy, kita tahu diorang hanya mengutip satu mata saja setakat 2 pusingan dimainkan, dan dengan kehilangan seorang pemain mereka, boleh dikatakan pemain yang agak utama jugalah, iaitu Snipes. Itu mungkin akan merosakkan sedikit koordinasi dan juga strategi yang ingin direncanakan oleh mereka. Tapi pada waktu ini Stuart dapatkan nuke. Team Wales akhirnya menyerlah sedikit di pusingan kita yang keempat pada hari yang pertama ini. Lontaran Nate daripada Olio cuba untuk mencari Snappy. 4 orang player Tabah NC ada dekat dalam compound ini. Bahaya untuk Snappy. Tadi mereka nak langgar NC. Kali ini mereka nak langgar sekali lagi. Mereka terus-terus saja diberikan hebat sekali, tapi kalau ada Stewart berjauh, mereka nuk hampir-hampir terus saja dikeluarkan, tapi tidak berjaya dia untuk mendapatkan player tersebut. Geekfam mereka menggunakan masalah ini untuk menjadi peluang untuk pasukan mereka melakukan pergerakan masuk rasa terlebih dahulu, tapi lihatkanlah TBH ataupun Tabah NC akan membawa satu kenderaan pergi ke harapan terlebih dahulu, dan Apple telah pun ditemani oleh rakan mereka. 3 lawan 2 perkara yang akan terjadi, di mana ketika ini salah seorang pemain daripada pasukan NC berpusing-pusing rush mencari jika ada siapa di kawasan sekeliling, tapi tiada, dan dia tidak menemui sesiapa, dan mungkin dia akan melakukan satu rotasi yang lebih jauh. Rotasi jauh tu benda agak biasalah kalau contohnya dia tahu dekat depan ni ada orang, dekat sini ada orang. Biasanya dia orang akan meneruskan perjalanan mereka, tapi memang betul-betul dia orang tahu kedudukan Snappy pada waktu ini. Lontaran Nate, sayang sekali. Ada satu tangga yang menjadi penghalang kepada knockdown yang boleh dikatakan agak mudah mereka dapatkan, tapi akhirnya Raizai akan dapatkan juga pemain tersebut. Satu mata singkir untuk Tabah NC. Team Wales, permulaan yang baik, tapi diculik satu orang pemain mereka pada waktu ini. Circle yang keempat masuk circle yang kelima. Ada lebih kurang 3 minit lagi untuk diorang bergerak dan sebagainya, sebab circle yang kelima akan circle betul-betul akan masuk dalam circle yang kelima pada minit yang ke-19. Ya. Itu adalah benda yang pasti, tapi rush mula untuk ke depan. Homeboys hampir-hampir untuk berlanggar dari lawan mereka, Team Secret. Salah seorang pemain mereka telah pun terkena kit pula sekarang ini, dikatakan hebat, dan dia bersorangan saja dalam kawasan ini. Ada bantuan sukar sebenarnya, deputy baru saja dijatuhkan. Mael nyawa sangat sedikit, bom tangan dimasak dengan cukup berasa. Homeboys jumpa untuk melawan dengan Raja. Pertempuran jarak dekat, dan apa gayanya sekarang ini. Wolf akan dikeluarkan, Wolf akan terjatuh, tapi start dapat satu perlawanan yang akan sangat sekali melihatkan bersama-sama, tapi tangkuan masa dan berbagai keadaan. 1-3 bukan start dapat 2, menjadi pemain yang ketiga. Dapat 3, menjadi pemain yang terakhir, tapi start lama diganggu, tetapi kedua-duanya rata gol.
Ya, tapi Sun tadi, walau weh. Tapi apa pun kita fokus lebih dahulu sebentar kepada pertarungan yang berlaku di antara YSX dan juga pasukan Yudo Lions. Baby Kim telah memasang satu nail lantaran diberikan. Dola nyawa dia rendah tapi Baby Kim juga telah pun ditembak dengan satu jump shot yang begitu baik sekali daripada Dola. Tapi Geek Fam akan terkeluar di tempat yang ke-14. Alah, comelnya lah mama dekat belakang tu. Jangan, dia distract aku. Korang tengah lawan sekarang ni. Kau tengok, tak masalah aku telah pun distracted dengan kecomelan daripada Baby Godzilla tersebut. Tapi inilah situasi 4 lawan 4. Yudo Lions terus caw. Betul tu, itu adalah Baby Godzilla, bukan Baby Boyka. Please tengok betul-betul. Tapi Pamis dengan satu SCAR-L, satu mata singgih telah berada dalam pasukan Yudo Lions. Tapi sememangnya mereka tidak mahu untuk kalah dengan gelaran Raja jarak dekat. Diorang tetap dapat ratakan enemy tetapi diorang pun akan diratakan. Di situ boleh kita simpulkan bahawa mereka masih lagi tidak kalah dalam jarak dekat. Sememangnya mereka sangat-sangat baik sekali dan sangat-sangat menakutkan. Lagi-lagi bersan tadi hampir untuk dapat satu squad rata. Tapi Sam9 Gang di bahagian belakang mereka. Bravo tak sedar. Ada seorang pemain di bahagian belakang. Dia tembakan betul-betul dilepaskan. Nice shot berhasil dijatuhkan. Yudo Lions akan berjaya untuk dapat kemain daripada Team Secret. Ketika ini Team Secret ada satu lagi pemain mereka telah berjatuhkan. Tapi RSG akan menerima kedatangan daripada pasukan itu Circle Ham. Menunjukkan kepala beliau. Tapi kepala yang terus saja dia terpulang ke lobi terlebih dahulu. Dan ketika ini hanya akan meninggalkan 3 pemain saja lagi. Superboy dapat satu. Jadi pemain yang kedua. Naik turun. Pemain mencari si Smallboy. Tapi loading dilakukan. Tembakan aman lepaskan tembakan bawah. RSG masih lagi. Ada seorang pemain tapi Smallboy nyawa sangat sedikit. Dan sekarang ini Smallboy tidak akan berhenti-henti memberikan tekanan terhadap lawan mereka. Tukarkan ke posisinya dan itulah dia. RSG rata. Team Secret juga akan rata di tempat yang ke-12 dan ke-13 tadi itu Team Secret. Ya, seperti tidak kena gameplay daripada Team Secret. Tapi Drax akan mendapatkan scene B. Superboy membakar rakan pasukan dia. Mungkin dia nak baling smoke. Tapi tersilap membaling molotov. 11 pasukan saya tinggal tiba-tiba Amy. Padahal tadi ada berbelas-belas lagi. Tapi sekarang ni tiba-tiba tinggal 11 saya lagi. Noxy Harm akan terkorban di tengah play zone. Anti-circle berbaki seorang. Kenapa Amy? Tak ada. Dia terbakar tadi habis semua knock ke macam mana? Tak, memang ada 2 knock tadi waktu lawan dengan RZ. Yang diorang tak sempat nak revive lah sebab zone tadi tutup. Satu lagi dia cuba untuk bantu kan. Aku risau jadi api tu jatuhkan semua. Tapi tinggal satu je. Sakit. Betul, sakit. Memang sakit sebab dia terpaksa tank zone. Kalau kita tengok anti-circle masih lagi berada di bahagian luar zone yang seterusnya. Di mana sekarang ni adalah circle yang kelima, circle yang ke-6 memang sangat-sangat sakit. 11 pasukan saya berbaki, 13 orang main sebagai akan berjaya untuk mendapatkan benda-benda chicken dinner. 2 mata singkir untuk Yudo Lions. Jenny dapatkan Stewart. Baru je dia cakap hi-hi. Jenny hi-hi. Dah terpaksa untuk Wales mengucapkan bye-bye sebab mereka akan dikeluarkan ke lobby di tempat yang ke-11. Inilah dia Sam9 Gang. Sam9. Ya. Okay. Tiba kau ni nak risau. Tak. Aku ada tadi. Cuma saja nak pasang game. Dia delete balik kan. 5 dah masuk minit ke-20. Sam9 Gang. Ketika ini di hadapan mereka adalah pasukan SMT. Pergerakan dilakukan sepatutnya mereka boleh dapatkan satu kejatuhan. Tapi malangnya semuanya hanya akan lepas dengan selamat. Bat pemain yang terakhir. Tapi tak kena tembakan yang begitu-begitu dilepaskan daripada Drax. Berapa dah tembakan berikan terhadap lawan mereka. Kenderaan akan cuba diletupkan terlebih dahulu. Dapat satu. Drax akan di knockdown dan bom tangan pula. Akan tiba Deb membaling satu bom ke depan. Ada Deb. Dan nak dapatkan juga player mereka daripada pasukan SMG. Wah, ini dapat dikeluarkan, dapat dijatuhkan. Tapi Jenny berada betul-betul di hadapan. Dia akan berjaya untuk dapat satu jatuh terlebih dahulu. Bravo akan mendapatkan tembakan abang sahaja terhadap lawan mereka. Bravo dengan Devon. Selalunya dia sangat berbahaya. Tapi kali ini dia tak berjaya langsung untuk mendapatkan Jenny. Jenny masih lagi terselamat berpusing-pusing. Jiggle-jiggle dengan ball. Dengan bom yang dilemparkan dari pihak lawan mereka. Tapi Jenny tetap tenang dan dia tetap masih lagi terselamat di kawasan ini. Betul-betul dia jiggle dengan bom dan bom tangan daripada Jenny akan cuba untuk mendapatkan put yang sedang berada di atas ex-teammate mereka sebelum ini iaitu Putra. Ya betul. Tapi kita lihatkan pula, baru je nak cakap pasal pertarungan yang berlaku di antara YSX dan juga Yudo Alliance. Kita ditunjukkan kembali pada Sam9 Gang dan SMG. Satu tembakan amaran yang dilakukan oleh Putra sebentar tadi tidak overcommit. Dia tahu belakang teammate Jenny telah pun melakukan satu backup ataupun cover fire seandainya pasukan Sam9 Gang akan bermain dengan secara melulu. So trade boleh dilakukan dengan pantas. Lebih Bravo dekat sini akan memberikan tekanan kepada Jenny. Kedudukan
Jadi telah pun dilihat, tapi Trix Niti satu flanking ke bahagian high ground yang cantik yang dilakukan oleh beliau. Tapi dua-dua tim ni tak ada circle. Taba NC pun tak ada circle. NSP Astra rasanya ini adalah peluang yang terbaik mereka untuk mendapatkan seberapa banyak mata di pusingan kali ini, Amy. Ya, Drax. Memang ketiadaan circle untuk mereka. Tapi ada satu lontaran bom tangan lebar bagian hadapan Drax. Masih lagi kal tenang. Tak silap saya tadi ada satu bom asap dilemparkan. Dia telah pun menutupi kedudukan pemain pasukan SMG. Dia tutup diri dia sendiri. Tapi Samnan masih lagi terfikir-fikir. Adakah mereka kena buat ataupun tidak. Mereka kena gerak ataupun tidak ke dalam circle. Sekarang mereka terus saja melakukan satu gerakan masuk dalam circle. Mereka mungkin akan terkena. Tapi Put telah boleh tembak oleh 6-6. Akan reload sekali lagi. Tanpa NPC. Apakah dia tu dapatkan Put terus saja. Tapi gerakan dilakukan daripada tim Sam9 Gang. Olio nampak berapa player daripada pasukan SMG nampak mereka terus saja tembak secara ramai terhadap lawan mereka, iaitu pasukan Sam9. 2 jatuh, 2 mungkin akan terus saja terpulang ke lobby terlebih dahulu. Tapi Yudo Lions mereka mengekalkan konsistensi mereka, hidup lagi dengan Lex. Tapi Lex adalah player yang terakhir mungkin terbangkan daripada bahagian atas. Masih kita dapatkan player tersebut, tukar-tukar senjata daripada Bebek. Satu pun tak kena, woi, last stage je dia. Tetapi tetap juga Baton Bencong terus meratakan pihak musuh mereka, iaitu Yudo Lions. Ya betul, Yudo Lions telah pun terkeluar. Tapi kita lihatkan pula perspektif. Dua-dua tim ni ada circle, Farah Legend dan juga VXM Fanex. SMG ini adalah kali yang pertama mereka terkeluar awal. Tapi tu pun saya bukanlah awal sangat, Amy. Nombor 8 dengan 4 mata singkir, 5 total point untuk mereka. Tapi Putra mungkin tinggal seorang, tapi dia berjaya untuk mendapatkan 2 mata singkir. Bukan, dia bukan berseorangan. Di bahagian utara kita lihatkan masih lagi ada 2 pasukan berlawan antara satu sama lain. Itulah Sam9 Gang dan juga Taba NC. Olio telah pun terkorban di tengah play zone. Berdekatan dengan mereka adalah satu pasukan yang berwarna oranye dan itulah NSP Astra. Tapi NSP Astra ada high ground yang cantik melecut. Ya, betul tu. Dan satu bom akan dilemparkan kepada VXM. Cuba terdapatkan Farah Legend, tapi bom tersebut melantun-lantun ke bahagian belakang. Farah Legend sedang diberikan tekanan daripada pasukan VXM dan juga pasukan NSP. Peluang yang terbuka adalah pasukan Farah Legend, tetapi sekarang saya dapat rasakan bahawa mereka akan ditambah daripada 2 arah oleh Member B. Berjaya untuk dapatkan rush. Taba NC, 2 sahaja lagi pemain mereka yang berbaki. Dan bom daripada VXM berjaya untuk dapatkan Ricky. Pergerakan daripada bahagian belakang menghancurkan peluang untuk YSX dan juga NC. Taba NC juga dikeluarkan di tempat yang ke-6, meninggalkan terus hanya 5 buah pasukan saja lagi akan berbaki. VXM, NSP dan juga Farang Legend, mereka mempunyai keempat-empat pemain mereka yang masih lagi hidup. Ya, 4-4-3-1, 4v4v4, v3v1. Itulah situasi di antara 5 pasukan yang terakhir yang masih lagi ada dalam permainan kita. Dan kelima-lima logo tersebut telah pun dikibarkan di bahagian atas. Putra telah pun dikesan oleh Eko. Bermakna SM9 Gang akan berada di tempat yang kelima. Kedua-dua map Miramar mereka berhasil dengan agak baik. Tapi 4 pasukan sekarang ini akan berentang untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Siapakah yang akan menjadi pasukan yang mendapatkan winner-winner chicken dinner tersebut? VXM Fanex ada di sini. Tempat agak baik untuk mereka dan sebenarnya circle ataupun kedudukan VXM Fanex dan juga R2K sangat-sangat cantik. Ya, cantik, menarik kau memang The Bob. Tapi itulah dia, Bebeng berjaya untuk dijatuhkan terlebih dahulu. Malangnya Farang Legend. Mereka berjaya untuk pertahankan ini yang akan membuatkan NSP. Dan kehilangan salah seorang pemain mereka. Tembakan berbagai bawah health dan juga terapai pelawan mereka. Kendaraan telah meletup tapi 2 pemain telah berjatuh oleh pasukan Farang Legend. Coba untuk menabrak, tetapi ketika ini penabrakan yang dilakukan adalah kerataan untuk diri mereka sendiri. Chong kepalanya dapat dilihatkan dari Shelton. Tembakan free fire ataupun tembakan peramatan diberikan. Cuba terdapatkan satu lagi pemain dan rata terhadap pasukan NSP. Malangnya mereka bukan saja dilihatkan oleh pasukan Farang Legend, malahan R2K juga akan mengganggu perkara tersebut. 3 lawan 4 lawan 4. Inilah situasi yang sedang berlaku di dalam minit yang ke-25. Ya, tapi kalau kita lihatkan sekarang ini advantage yang paling besar untuk pasukan R2K dan juga pasukan VSM Fanex sebab mereka telah mendapatkan kawasan circle yang seterusnya, circle yang ke-8. Farah Legend langsung tidak dapat menjadi lagi pada waktu ini. Tapi kalau ada kejatuhan yang berlaku pada pasukan R2K, mereka boleh pergi ke arah R2K ataupun kalau ada kejatuhan terhadap pasukan VSM Fanex, mereka boleh pergi. Tapi malangnya mereka gagal untuk mendapatkan sebarang kejatuhan dan circle telah pun mula menutup. Tapi kill phase sedikit delay macam biasa. Ichong telah pun dijatuhkan oleh Calamity daripada pasukan VSM Fanex dan itu telah pun membuka sedikit peluang untuk pasukan Farah Legend mara sedikit ke bahagian hadapan. Luke berada di bahagian belakang. Nate telah pun dimasak oleh beliau. VXM Fanex satu jatuh. Iftar, Moki dan juga Calamity take time sekarang ini tidak langsung untuk mengangkat rakan sepasukan mereka yang telah pun terjatuh. Tapi akhirnya mereka menyedari bahawa kedudukan mereka boleh reset buat seketika. Ya, tapi Farang Legend
Mampukan mereka untuk mendapatkan double winner chicken dinner di mana tadi mereka dapat chicken. Kali ini adakah mereka boleh dapatkan sekali lagi chicken dinner yang telah pun boleh dilihatkan agak baik sekali boleh diperoleh oleh pasukan mereka. Terbuka luas untuk pasukan ini lagi-lagi. Kalau kita melihatkan juga daripada segi circle sebelah mereka saja, tetapi ketika ini circle akan berada betul-betul di kawasan VXM dan R2K mungkin akan melakukan satu rusuhan di bahagian dalam terlebih dahulu. Helton hampir untuk dijatuhkan terbakar ramah daripada Zik untuk mendapatkan pialan mereka di look. Dilihatkan daripada jauh oleh Zik. Scope terus unscope. Tembak terus untembak terhadap pialan mereka. Satu fast pick dilakukan daripada si Zik ketika ini. Berhati-hati di mana kepalanya jika kalau terlampau lama timbul mungkin akan terus sahaja terus tersepak hilang begitu saja untuk Zik. Dia tahu itu adalah akibatnya jika terlampau lama melihat pialan mereka. Tapi ini merupakan belatan yang ke-8. Dan masih lagi sukar untuk kita jangkakan siapakah dia yang akan mampu untuk mendapatkan winner chicken dinner. Tapi Adilok, Ricky bersama dengan Adilok pergi ke depan untuk mengambil airdrop. Memastikan airdrop ini akan menjadi hak pilih mereka. Satu pergerakan yang sangat-sangat berbahaya dipilih. Tapi R2K di hadapan dapat satu. Jadi pemain kedua, Eko nyawa salah sedikit. Tapi salah seorang pemain berdasarkan para legend telah berjatuhkan. Dan bahkan belakang. Dan sekarang ini mereka telah ditambah daripada dua arah para legend. Mereka melakukan pergerakan terlebih dahulu. Tapi sekarang mereka pula yang telah menjadikan mangsa. Tidak juga. Para legend hidup. VXM mereka semua untuk menanggung dia yang terus. Tapi Helton terus saja dikeluarkan. Tinggal 2 lawan 4. Ya, 2 lawan 4 tapi sekarang ini dah jadi 1 lawan 4. Ricky akan dikesan dan itulah dia winner chicken dinner akan dihabiskan oleh pasukan VXM Fanex. Memang timing yang begitu perfect sekali yang dilakukan oleh mereka.